Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Kita masih dalam surah Jin lagi ya. Betul. Ayat berapa tak ingat. 24 surah Jin. Insya-Allah tuan-tuan buka ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Sehingga apabila telah mereka lihat kelak apa yang dijanjikan kepada mereka itu, maka akan mereka ketahuilah siapa yang paling lemah penolongnya dan siapa yang lebih kecil bilangannya. Qul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'al lahu rabbi amada. Katakanlah, tidaklah aku mengetahui apakah telah dekat apa yang dijanjikan kepada mereka itu, ataukah Tuhanku akan menjadikan azab itu masa yang panjang lagi. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Yang maha mengetahui apa yang ghaib dan tidak ada yang dapat menyatakan yang ghaib itu seorang jua pun. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali barang siapa yang dia radai daripada rasul, maka semuanya dia mengadakan di hadapannya dan di belakangnya penjaga-penjaga. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa 'ata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in 'adada. Kerana dia hendak membuktikan bahawa mereka telah menyampaikan tugas-tugas amanah daripada Tuhan mereka, dan dia pun meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia hitung sesuatu berapa bilangannya. Mari kita tengok tafsiran dia pada ayat 24 dulu lah. Sehingga apabila telah mereka lihat kelak apa yang dijanjikan kepada mereka itu, iaitu azab api neraka Jahannam yang dijanjikan itu, di atas urusan kerana kerja-kerja syirik mereka melakukan kepada Allah, maka akan mereka ketahui siapa yang paling lemah penolongnya. Walaupun waktu di dunia ini merasa banyak penolong, orang-orang menyembah berhala, menyandarkan kepada berhala lah sebagai penolong mereka. Betul tak? Ya. Berbagai-bagai berhala mereka cipta, mereka buat sendiri, kemudian mereka bergantung, ya, meminta pertolongan kepada patung-patung sembahan mereka itu. Maka kata Allah, maka akan mereka ketahui siapa yang paling lemah penolongnya. Nampak tak? Baru dia tahu rupanya berhala-berhala itu tidak boleh membuat apa-apa, menolong apa-apa kepada mereka. Walaupun waktu di dunia dia merasai banyak penolong, banyak pembantu dan banyak pengawal, di neraka kelak tidak seorang jua pun penolong, pembantu dan pengawal itu yang muncul, kerana semuanya adalah makhluk yang mati, patung-patung yang mati, yang tidak boleh memberikan apa-apa manfaat maupun mudarat. Ya. Dan siapa yang lebih kecil bilangannya, ya, di mana ketika itu dapat lihatlah bahawa patung-patung walaupun begitu banyak, orang-orang kafir ini majoriti lah di atas muka bumi sekarang ini, 7 bilion manusia. Islam baru ada hampir 2 bilion lah, 1.8 bilion Muslim. Yang Kristian pun lebih kurang dalam 2 bilion lebih. Yang lain tu tak ada agama, tak ada Kristian bukan, Yahudi pun bukan, Islam pun bukan. Ya, itu paling banyak sekali. Hampir ada dekat 4 bilion, ya, manusia di muka ini yang tak ada langsung agama, dan dia pun tak tahu kata dia tidak ada agama. Ya, bukan etis, bukan etis. Etis ni dia dakwah diri dia tidak pegang kepada mana-mana urusan agama. Ya, dia terima bahawa langit bumi ni adalah jadi sendiri, wujud qadim, tidak ada pencipta. Nampaklah. Agama candu masyarakat, dia kata. Ini faham etis. Tapi ini bukan etis ni, ya. Dia memang tidak mau beragama, ya, tidak mau berpegang mana-mana agama. Dia bawa satu konsep yang disebut sebagai falsafah hidup.
Ini konsep yang ada dalam anutan agama Buddhis. Buddha tak macam tu. Depa ni lah yang jadikan Buddhis tu satu falsafah lah, bukan agama ya. Buddhis adalah satu falsafah, bukan agama. Jadi maknanya siapa pun boleh jadi Buddhis, boleh anut Buddhis. Ya. Buddhis ni dia hanya lakukan kebaikan. Hidup dia di dunia ni buat kebaikan. Apa yang boleh kita buat kebaikan pada orang, dia punya falsafah begitulah. Kita di dunia ni Tuhan bagi hidup saling bantu-membantu, tolong-menolong, nampak tak ya? Ya. Dan saling memberikan keamanan. Tapi depa buat kerosakan di Myanmar tu. Ya, sami-sami budi dia bunuh orang Yang dibunuh orang Islam. Ya, itu dah menyalahi agama dia. Tapi di bawah dia kata yang itu agama, sebenarnya Buddhism ni bukan agama, dia adalah falsafah. Falsafah kehidupan, macam falsafah Tao dalam masyarakat Cina. Ya, masyarakat Cina dia macam tu juga, dia ada masyarakat Tao, falsafah Tao. Ya. Falsafah ni dia kata kita kena buat, kita kena kita kena cari duit, kerja banyak-banyak, nampak tak, rajin kerja. Nampak tak? Dan kita susah kira perkara halal atau perkara haram, kok mana boleh cari duit kita ambil, dan kita jangan buat naya orang, kita tolong orang. Itu dia, dia biru betul. Itu falsafah Tao yang dianut oleh, yang dipahami oleh masyarakat Tionghoa. Nampak tak? Itu dia. Sebab tu dia orang tak ada agama, dia orang tempek pada agama lain. Datang di Bali, datang Taipusam, dia tempek kepada tokoh-tokoh Hindu. Nampak tak ya? Dan dalam masa yang sama dia tempek pada tokoh datuk Melayu. Datuk lah, bukan datuk pangkat ni. Satu khayalan depa. Itu dia lah. Sebab tu ada dalam berhala-berhala depa, dalam tokoh-tokoh Cina ni, kalau kita pergi di Pulau Pinang, di sebelah Well Key ada tokoh-tokoh Cina belah situ. Cuba masuk tengok tokoh Cina tu. Ada mimbar, nanti ada satu patung. Dia buat satu patung pakai tongkok, pakai kepiah, nampak tak? Duduk atas mimbar. Ini kita punya tokoh Melayu, jaga baik Sini tak boleh makan babi, tak boleh. Oh, tak boleh, Datuk tak makan babi, tak boleh. Bersihlah tokoh dia. Tokoh dia tak ada babi Apa-apa makanan tokoh kita boleh makan. Dia katalah, ini semua boleh makan tarak babi. Ini tokoh Melayu, tak boleh. Ini. Nampak tak? Saya tahulah, saya duduk kerja di pelabuhan dulu. Kerap duduk pergi melawat tokoh ni. Bukan melawat tokoh, pergi melawat orang tokoh tu yang kerja kapal. Banyak di antara pekerja orang tokoh ni, dia pekerja kapal. Dia bila mai sakit apa tu, kita kena pergi bantu lah. Kita ada welfare, kebajikan. Saya kena pergi ziarah lah dia. Nampak tak? Bagi sumbangan sikit. Lembaga bagi sedikit sumbangan. Kemudian kita bagilah Milo lah, kopi apa, teh ada kan. Dia pun terima kasih, bawa kita pergi tengok tokoh. Nampak? Kita pun ada tokoh Melayu tau ni. Tengok. Dia punya nama Datuk Hassan, tu dia. Kacau nama saya tu noh. Oh, sama lagu saya punya nama ke? Ya ke? Itulah. Tu. Sedap nama Datuk Hassan. Pencuri pun sedap nama Hassan dia. Ya, nah. Tu lah, tu dah. Hak jaga lembu pun Hassan juga. Tu dia lah. Tu lah, Datuk Hassan dia kata. Tu lah dia antaranya sedikit. Dia maknanya tak dapat tidak lah. Ya, sudah faham. Tambah di belah Melaka, ya. Dia bawa kerih dulu. Dalam tokong tu ada kerih. Ya. Kerih banyak. Dulu kita punya mendiang lah. Mendiang Lobunsiu Pulau Pinang. Dia faham tu lah. Dia faham dengan tokoh-tokoh yang ada dalam Melayu ni. Maka dia pergi di Indonesia, pergi beli kerih. Ya. Dekat 100 bilah dia beli kerih. Dia macam-macam kerih dia beli. Bawa balik. Kerana nak raikan tokoh-tokoh Melayu. Nampak tak? Tokoh-tokoh Datuk Melayu ni. Pakai kerih di Melaka daripada. Tuan-tuan, berhala tokoh-tokoh yang akan meraikan hari-hari tentu kena bawa kerih. Macam pomor dia kena bawa kerih ya. Tok Sami dia akan bawa kerih besar. Semua bawa kerih. Nampak? Tu nah di Melaka.
Ya. Tuan-tuan boleh tengok dalam Google lah. Tengok dalam Google tengok lah. Tokoh Melayu kita bawa keris. Tulis tengok. Dia keluar habis gambar-gambar tokoh di Melaka. Hari kerajaan depa, keramaian depa, nampak dah. Tu dah lah. South Party Cina semua. Orang Melayu tak ada. South Party semua Cina, ya. Tu dah lah, dengan pakai tanjak dia, dengan pakai samping dia, ya. Oh, kita kata orang Melayu lah macam tu. Tu. Tapi depa adalah Cina. Depa ni falsafah. Falsafah tahu ni makna kita dia tidak ada agama. Kita lah sendiri sebagai pencetus agama, dia kata, nampak tak? Agama bagi mereka adalah kebaikan. Buat kebaikan, ya, tolong orang jangan orang susah, nampak dah, ya. Itu dia. Jadi itulah antara pegangan falsafah Tao, ya. Satu lagi dalam Jepun dia panggil Shinto. Falsafah juga. Jepun Shinto. Falsafah, ya. Itu dah. Kalau belah India, sebelah negara-negara Thailand, Vietnam, Myanmar, kan? Laos, Cambodia. Di ni pula yang disebut sebagai apa tadi ni, falsafah depa adalah Buddhism. Kita yang tak faham ni, orang sinilah dia kata agama Buddhis. Bukan, dia bukan agama. Ya, Gautama Buddha tidak bawa mana-mana syariat. Ya, kerana dia dikatakan istilah dalam pendapat sekarang ulama mengatakan dia nabi. Salah satu daripada nabi yang tidak disebutkan namanya, lam naqsashum alaik, kami tidak sebut nama mereka pada kamu. Katakan Nabi Muhammad, Allah Taala kata, ya, lam naqsashum alaik, kami tidak sebut nama mereka kepada kamu. Jadi maka diambil kesimpulan bahawa Gautama Buddha itu adalah, ya, nabi di antara 124,000 nabi, ya, nah. Dan dia pun tidak pernah buat benda-benda yang kotor, ya. Zaman dia ada dia punya amalan dia sendiri, ibadat dia sendiri, ya, yang disebut sebagai meditation, ya, yang daripada dia adalah wujud ajaran kesufian. Ya, itu di antara yang kata tadi itulah. Baik, jadi makanya kata tadi ini pada ayat 24 yang kita baca tadi ini, ya, hayunan kata daripada ayat ini ialah memberi ingat kaum musyrikin atau penentang kebenaran Allah yang dibawa Rasul yang membangga kerana dia berkuasa, mempunyai banyak penolong dan pembela, membanggakan kerana banyak pengikut yang setia. Kalau sudah mendekam dalam penjara neraka, maka lagi pembela. Mana lagi pembela? Mana lagi banyak teman dan banyak pengikut? Jangan di akhirat, sedangkan di dunia seorang yang berkuasa besar di kala mudanya, apabila terbukti bersalah melanggar undang-undang negara, lalu dihukum dan dipenjarakan, siapa lagi yang akan menolong sampai di sana? Kita pun tengok pembesar-pembesar kita, bukan, ya? Banyak orang besar-besar kita yang kena tangkap, masuk penjara, kan? Siapa nak peduli apa? Duduk dalam penjara. Kena duduklah dalam penjara. 3-4 tahun pun duduklah, ya. Tak ada siapa yang boleh buat keluar dia dah. Tak boleh, ya. Itu baru dunia tu. Di akhirat lagilah, ya. Banyak kali dia alami bahawa manusia memuja-muja hanya sementara tampuk masih bergetah. Kalau tampuk sudah layu, satu lalat pun tidak akan hinggap lagi. Nampak, ya? Itu artinya. Katakanlah, tidaklah aku mengetahui apakah telah dekat apa yang telah dijanjikan kepada mereka itu. Pangkal ayat 25. Tadi sudah ada ancaman bahawa barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul akan jadi kayu api neraka jahanam dan kekal di sana selama-lamanya. Mereka bertanya, bila itu akan terjadi? Tanyakan Nabi. Bila azab akan jatuh kepada kami, atau ini hanya omong-omong kosong? Ya, atau ancaman mempertakut-takutkan kami yang tidak takut akan cepatlah kejadian itu. Maka tibalah jawapan Nabi dengan suruhan Allah bahawa beliau sendiri tidaklah tahu apakah telah dekat masa itu, ya, ataukah Tuhanku akan menjadikan azab itu masa yang panjang lagi, ya. Dia bertanya, bila nak datang kiamat ni, yang kamu duk abang kata kami masuk neraka, kami salah, kami akan dihukum, ya. Tak jadi apa pun, tak turun mana pun bala kepada kami. Maka tu Allah pun jawab, itu adalah ilmu Allah semata-mata. Bila ada kiamat, Allah yang mengetahui. Meskipun sebagai Nabi, beliau yang yakin azab kisaan itu pasti datang, namun beliau tidak mengetahui bila waktunya. Tetapi permulaan azab telah datang kepada mereka tidak lama kemudian. Pemimpin-pemimpin musyrikin sebahagian besar tewas binasa,
dalam peperangan Badar, malahan Abu Lahab mati terkejut menerima berita kekalahan. Tuhan itu ialah yang maha mengetahui yang ghaib. Pangkal ayat 26. Pangkal ayat ini, kunci keghaiban itu dipegang sendiri oleh Tuhan, bahkan banyak di antara malaikat sendiri pun tidak tahu, dan tidak ada yang dapat menyatakan yang ghaib itu seorang jua pun. Tidak seorang pun yang mengetahui yang ghaib, melainkan kalau Allah beritahu. Ya, dia tak beritahu semua orang tu pun. Dia bagi bayang-bayang, 5 perkara kunci ghaib dalam surah Luqman, penghujung ayat surah Luqman. Ya, Tuhan dah sebut ada 5 kunci ghaib. Kan? Satu orang tak tahu apa nak buat besok. Besok kita nak buat apa kita tak tahu. Ya. Adakah besok akan datang? Itu soal pokok dia, ya. Tak apa pun tak tahu. Kita tak tahulah besok kita ni akan mari ke tidak. Tiap-tiap individu kena tanya, besok dia tidak, belum tentu akan datang. Maka tu jangan tunggu besok. Ya, itu paling penting, ya. Kedua, bumi mana kita akan mati? Di mana? Ya, beranak di Keladi. Boleh mati di Keladi ke? Ataupun duduk di Keladi, boleh mati di Keladi ke? Bumi mana kita nak mati? Kita tak tahu. Ya, itu dia lah. Ya, kadang-kadang jauh. Ya, beranak di Perlis, nampak tak? Mati di Las Vegas. Mati di Las Vegas. Ya, Allahyarham Al-Alamah Datuk Harudin. Nampak tak? Simpan pula di sana, tak bawa balik. Itu macam mana kita nak buat? Kita nak kata apa, macam mana kita nak hukum? Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ditentukan dalam rahim. Bayi yang dikandung oleh seorang wanita, bayi itu nak jadi apa? Bukan rupa dah, ya. Rupa tak salah, adalah rupa dia. Laki-laki, anak laki-laki boleh tahu, anak perempuan sekarang kita boleh scan. Boleh tahu laki-laki perempuan. Nampak tak? Adalah rupa laki-laki perempuan, tapi kita tasawur di sini, ya. Nak jadi apa dia nanti besok? Apakah dia jadi seorang hamba Allah yang soleh, seorang pemimpin negara, ya, atau seorang yang sangat-sangat memberikan manfaat, ataupun yang memberikan satu kemudaratan masyarakat? Siapa pun tak tahu. Sebab tu orang tutur kata, aku tahu hang aku ni, dia kecil-kecil aku picit dia bagi mati. Nampak? Pasal aku tak tahu. Hari ni jadi apa hang? Nampak? Tu dah lah. Itulah. Betul tak? Jadi makanya kita kena apa? Ya, kita tak tahu rupa kita macam mana, ya. Itu yang kata tadi. Bila nak turun hujan, kita tak tahu. Bila nak turun hujan, hanya boleh ramal. Boleh ramal. Turun hujan pula banyak-banyak turun hujan tadi. Ada turun hujan renyai, ada turun hujan gerimis, ada turun hujan biasa rahmat, ada turun gamat. Turun hujan gamat, bukan turun hujan rahmat. Itu dia. Itu kena faham. Ya. Yang kata rahmat ni banyak memberikan manfaat kepada kehidupan. Itu rahmat. Hujan sebagai rahmat kerana dia memberikan manfaat kepada kehidupan. Betul tak? Kita dapat minum, tumbuh-tumbuhan dapat, binatang pun dapat, ya. Itu paling kesegaran yang paling tentu. Itu kita kata hujan rahmat. Kita ambil yang baik. Tapi hujan juga ada sebagai azab. Nampak tak? Jangan salah faham. Hujan juga sebagai azab. Allah Ta'ala kan hujan sebagai azab. Ya. Ayak dia panas, ayak dia membatu. Ya. Yang turun kepada kaum Ad, umat Nabi Allah Hud alaihissalam. Itu dia. Turun lagi hujan. Ya. Bukan kata sekadar hujan saja. Hak di bumi pun meluap keluar. Ayak bumi ni meluap keluar. Ayak-ayak mata ayak ditendang keluar. Ya. Ayak di atas turun, hak di bawah ni daripada bumi ni dia keluar pada tali ayak. Semua tali ayak keluar ayak. Ini berlaku kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nampak tak? Jadilah banjir besar 6 bulan. Baru surut ayak. 6 bulan. Bukan 6 hari, bayangkan tengoklah. 6 bulan baru surut ayak tu. Macam mana punya bah tu? Ya. Dia sampai ke puncak bukit apa? Banjaran Ararat Nuh. Bukit Judi ni di kemuncak. Ya, tinggi lebih kurang dalam 5,000 kaki. 5,000 kaki. Bayang tengok ayak sampai 5,000 kaki punya tinggi. Ya. Itulah, bayangkan. Itu di antaranya kata tadi ini, ya. Dan itulah yang disebut sebagai 5 kunci ghaib
yang kita nak kena faham. Sambung sikit lagi ya. Dan kata tadi ini dengan ayat jelas bahawa tidak seorang pun mengetahui yang gaib, tidak nabi, tidak rasul, tidak jin, tidak malaikat ya. Rahsia yang gaib semata-mata genggaman Tuhan. Oleh sebab itu tidak dapat dipercayai kalau ada seorang manusia mengakui dirinya boleh mengetahui yang gaib, apa yang akan terjadi di belakang hari ya. Destiny yang putih kata. Ada di Batu Kif. Di bukit di atas gunung Batu Kif tu, dalam atas tu ada tempat-tempat bersemayam para yogi. Hindu yogi ya. Depa ni banyak betapa lah ya, banyak betapa orang pergi tengok nasib. Nak ubah perniagaan. Kebanyakan orang berniaga pergi jumpa depa. Orang berniaga nak tukar channel, nak tukar arah, nak tukar wajah perniagaan dia, pergi tanyalah. Saya sekarang duk buka kedai makan. Boleh saya terus ke tidak kedai makan ni? Nampak tak? Yogi tu dia baca lah. Tengok tapak tangan dia. Ambil tapak tangan tengok. Dia pegang macam gedidi kerapi hadui tu. Tunjuk. Oh, hang tak boleh menjaga. Hang tak boleh menjaga kedai makan. Hang kena menjaga besi buruk. Skrap besi. Bukan skrap getah. Nampak? Baru boleh maju. Balik dan tutup restoran, buka kedai besi buruk. Menjaga. Berjaya, nampak tak? Pakai Rolls Royce. Okey, dia pakai. Ini cerita betul ni. Dia abang kata, dia pakai Rolls Royce. Nampak tak? Dia kata dulu aku menjaga kedai makan, dia kata. Nampak tak? Jual tosai, jual roti canai, jual Italy, jual apa-apa. Dia kata, nampak? Duduk macam tu, dia kata dia. Hutang pun ada. Kadang-kadang untung, hutang lebih. Aku pergi jumpa satu yogi, dia beritahu kat aku lagu ni. Orang Melayu pun ada pergi jumpa. Orang Melayu pun ramai pergi jumpa. Nampak tak? Ya. Datuk jangan jadi menteri, tak boleh. Dia abang kat Datuk tu jangan jadi menteri. Hang kena berhenti. Nampak tak? Berhenti. Nampak tak? Sampai tahap tu lah. Nampak tak? Oh, hang tak boleh. Hang tak boleh lama, dia kata. Hang jangan buat apa. Nampak tak? Dari 4 bulan hang mati. Dia pun dah juga. Dia tu nak bertanya pasal menjaga, dia abang mati terus. Nampak tak? Lepas 4 bulan mati. Tu dia. Tengok dia dapat tangan. Semua tengok dapat tangan yogi. Ramai pergi tengok ya. Tak mahal, murah je. Sekali tengok 100. Nampak tak? Orang besar-besar pun pergi tengok. Nak tengok cara hidup masa depan dia macam mana. Bagaimana dia nak lakukan masa depan dia. Patut begini ke, patut begitu ke. Dia akan bagi nasihat lah. Destiny, based on destiny. Nampak tak? Boleh tak boleh? Tak boleh. Nabi tak bagi. Barang siapa yang mendapati ataupun pergi kepada tukang nujum, dia kata, tukang tengok kahin, tukang tengok nasib, maka dia telah keluar daripada milah Nabi SAW, keluar daripada milah Rasulullah SAW, keluar daripada sunnah Nabi, keluar daripada milah jalan Rasulullah, milah jalan Nabi ya. Itu sudah boleh mencacatkan keimanan dia, mungkin boleh merosak keimanan dia, ataupun boleh membatalkan syahadah dia. Na'udzubillah. Yang tu kita takut tu ya. Jangan buat pasal. Itu dia lah. Itu dia. Ini banyak tu. Kita hanya boleh berdoa kepada Allah kerana Allah sebaik-baik takbir. Mohon kepada Allah, ya Allah engkau takbirkan diriku sebaik-baik takbir ya. Baca hasbunallahu ma'al wakil, hasbunallahu ni'mal wakil, amalkan 1000 kali sehari. Tentang punya arah hidup, cara hidup Tuhan yang diatur. Amalkan satu hari 1000 kali hasbunallahu ni'mal wakil. Takat tu ya. 1000 lah, apa amal tengok. Ya. Allah nanti atur kita. Nak buat apa, nak jadi apa. Nampak? Kalau menjaga tu atur cara menjaga dia. Confirm, guarantee. Itu dia. Ini bukan teori ni. Ya. Disebut oleh Syekh Tariqah Hasan Syadzili. Syekh Hasan Syadzili dalam Tariqah Syadziliyah. Ya, merujuk kepada kitab Sirajul Jalil, nama kitab tu. Dalam tu ada sebut. Nampak?
Ya. Amalkan zikir yang cukup besar ni. Dalam tarekah bawa ni. Ya. 1000 kali sehari. Kalau lebih lagi baiklah. Paling kurang 450. Paling kurang 450 kali. Paling-paling tidaklah 450 kali. Sembahyang lepas sembahyang subuh 10 kali. Make it 10, 10 kali aja. Ya. Lepas tu kita bawa 450 kali. Nak lagi kemai, bawa 1000. Yang 1000 tu boleh nampak. Terang, boleh nampak dia susun, dia atok kita. Sebab kita puji dia. Kita nak puji dia, Allah akan atok kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu Fatihah kita tu. Dia ada kontak, link. Nampak tak? Betul tak? Jadi Allah akan buktikan, hang duk puji aku, hang duk puji aku, nampak tak? Hang puji aku, mestilah hang tahu. Maka tu aku juga akan laksanakan sebaik-baik takbir kepada kamu. Oleh kamu puji aku sebaik-baik takbir, mentadbir seluruh alam, maka aku takbir kamu. Nampak tak? Ya Allah, engkau takbir diriku. Sebaik-baik takbir. Itu dia. Nampak tak? Jadi tak payah duk pergi tengok nasib, pergi tengok tu, bertanya ni, tak payah ni ya. Pasang tangkai, pasang yang tu. Ya. Semuanya Allah pegang. Baru betul kita tauhid terus kepada Allah. Tauhid qasdi wal iradah dia panggil. Tauhid ni panggil tauhid qasdi wal iradah. Ya, sambung sikit lagi ya. Dan kata musannif, oleh sebab itu tidaklah dapat percaya kalau ada seorang manusia mengakui dirinya boleh mengetahui yang gaib, apa yang akan terjadi belakang hari. Dalam surah Luqman 31 disebut, penghabisan 3 menit terangkan, dia kata ada ya, dia kata 5 hal yang hakikatnya gaib bagi manusia. Ilmu tentang bila akan terjadi kiamat, itu Allah tahu, nombor 1. Kedua, kekuasaan menurunkan hujan, bila turun hujan. Ketiga, pengetahuan tentang nasib anak masih terkandung dalam rahim ibu. Yang keempat, pengetahuan apa yang kita kerjakan esok hari meskipun dirancang. Yang kelima, seorang pun tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal. Itu saya abang tadi kan. Ya, yang sangat mengetahui soal itu dengan teliti hanyalah Allah. Sebab itu kita kena pulang kepada Allah. Maka kita kena nanti Allah sebagai wakil kita, bukan kita. Kita kena tawakal kepada Allah, baru boleh jadi 55 nanti. Itu kita kata hasbunallah tu wakil lah. Kita letakkan Allah terus. Semua aku serah kepada kamu ya. Tu lah. Kita tidak serah kepada makhluk, tidak serah kepada nasib, tidak serah kepada para yogi. Tengok-tengok dah ni bintang hang ni gelap ni, hang kena mandi ni, tolak bala. Tu dah. Pergi mandi pula, pergi cari air terjun mana, pergi mandi pula. Nampak tak? Tu nak. Tetap nak pergi mandi, terjun patah kaki. Tu dia. Nak pergi mandi sungai-sungai Tengok dia cerita betul ni. Dia tu kata hang dah geroh banyak ni, bintang hang gelap. Berkata hang kena pergi mandi bunga. Nampak tak? Kena pergi cari air terjun tu. Pergilah cari air terjun. Nampak tak? Mandi. Dan mandi terkeleceh licin batu, patah kaki tu dah. Nampak? Padannya tu hang dapat. Mandi bunga patah kaki. Nampak tak? Dia taubat lah, tak mengaji. Dia ikut saya mengaji dulu, dia tak mengaji dah. Dia ikut dulu. Nampak tak? Taubat serat. Taubat tak habis tak mengaji lah. Tak buang mengaji lah. Sudah nak. Tetapi dia tadi ni ada orang yang kecuali kalau diberikan agak sedikit pengetahuan tentang ada juga orang bagi tahu ya, rasikhuna fil ilmi, ar-rasikhuna fil ilmi. Ya, kecuali kepada Rasul dan redainya, Rasul dan orang-orang yang Allah Taala redha, Tuhan bagi juga perkara gaib. Ada dia boleh tahu perkara gaib. Itu pun mengikut had yang Tuhan tentukanlah. Bukan dia boleh tahu semua ya. Pada-padalah macam Nabi Khidir AS. Tuhan beritahu yang gaib, kata benda tak jadi, dia tahu dah apa nak jadi. Ya. Kan dalam kisah Nabi Khidir ya. Allah beritahu, bukan ilmu dia. Ilmu Allah. Ya. Itu dah. Ya. Nafasi menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya, artinya ia bahawa diberikan pengecualian oleh Rasul radha oleh Allah buat beri pengetahuan setengah daripada ilmu gaib. Artinya tidaklah seluruhnya gaib dia beritahu Tuhan kepada Rasul yang radha. Sekian ringkasan tafsiran An-Nasafi. Kalau Nabi tahu yang semua tentang yang gaib, tentulah banyak perkara ya. Kadang-kadang Nabi kena juga kena bala musibah juga Nabi ya. Orang baling batu, luka kaki-kaki apa semua. Ini Allah tak beritahu kat dia. Ya, cuma dia Allah dedahkan tadi ini sebagai ujian. Dia terima sebagai ujian. Nampak? Bukan sebagai penghinaan.
sebagai satu ujian kepadanya di atas ketabahan dia. Nampak tak? Kerana nak jadikan Taif tu tempat yang baik. Sebab doa Nabi. Nampak? Kalau tak jadi begitu Nabi tak doa. Bila Nabi sampai ke Taif, seru mereka tidak dapat terima seruan Rasulullah. Bahkan mereka baling batu kepada Nabi. Nampak tak? Menyebabkan Nabi berdoa. Nampak tak? Bila Nabi berdoa, Taif tu jadi satu negara, satu negeri yang cukup aman laginya. Penduduk-penduduk dia tadi ni orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka punya pengawalan, kawalan mereka dalam ibadat pun asing sikit Taif tu. Kalau banding tempat lain ya. Taif sehingga Allah berkat tempat itu dengan tumbuhnya banyak buah-buahan, dengan mudah boleh tumbuh buah-buahan. Nampak tak? Itu maknanya berkat lah. Berkat lah tu. Itu berkat kerana Rasulullah sampai ke situ. Kalau Nabi tak sampai ke situ, tak jadilah doa tu. Bila Rasulullah sampai, bila kata Rasulullah terpaksa kena berlindung di satu kawasan pokok tanam pokok anggur tadi ni. Maka datanglah malaikat yang menjaga banjaran Faran, yang duk jaga di Mekah jam Faran tu. Malaikat tu punya besar, arahan daripada Allah. Jibril ikut sekali. Jibril ikut. Nampak tak? Apa nak buat Jibril kena ikut. Jibril chief. Nampak ya? Arahkan. Tanya kepada Muhammad apa dia mau, kamu ikut, kamu buat. Tu dia Allah kata kepada malaikat tu. Tanya kepada Muhammad apa dia mau. Apa dia arah kamu, kamu buat. Nampak tak? Maka malaikat berkata, ya Muhammad, Allah arahkan aku untuk bertemu denganmu. Aku jaga banjaran Faran ni. Engkau boleh arahkan aku buat apa? Engkau nak aku tunggang balikkan depan belakang, semuanya aku boleh buat belakang. Engkau nak aku musnahkan semua gunung-gunung ni, semua aku boleh buat dengan begitu mudah. Nabi tak kata apa. Nabi cuma tanda tangan, Allahumma hdil qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau beri petunjuk kepada kaum aku kerana mereka tak tahu. Dia tak tahu bahawasanya aku ni adalah Rasul. Mereka tidak tahu bahawasanya langit bumi ni ada Tuhan. Mereka tidak tahu bahawasanya ada pencipta yang disembah. Mereka tidak tahu bahawasanya ada akhirat yang akan wujud. Nampak tak? Mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, semua mereka tak buat. Sama lah orang kafirin. Jadi peranan kita lah sekarang kena bagi tahu kepada mereka. Peranan kita lah sekarang kena dedah tiga perkara tu kepada. Pertama, terang tentang Rasul. Kedua, tentang Tuhan. Ketiga, tentang akhirat. Kita kena terang kepada masyarakat kafirin ni, supaya mereka tidak jadi kafir. Sekarang mereka ditutup dengan kejahilan tu panggil kafir. Kafir ni bukan perkataan kotor lah, ya, bukan perkataan jijik pun. Kafir ni satu yang menutup, ya. Macam kita tanam benih-benih kita tanam dalam bumi itu, kita terpaksa kena kafirkan dulu. Benih-benih itu baru boleh tumbuh pokok. Nampak tak? Kafir ni hanya mereka menutup daripada kebenaran. Itu artinya kafir. Bukan kafir itu orang yang jijik lah, ya. Dia menutup dirinya daripada kebenaran. Habis saja. Menutup daripada kebenaran, maka itu artinya kafir. Ini duk jadi hari ini masalah, kata tak dia panggil rabiak, kena panggil non-Muslim. Samalah khinzir dengan babi. Panggil babi itu tak pernah kasar, kena panggil khinzir. Sopalah bangang. Ni tak faham. Apa ni? Nampak? Non-Muslim dan kafir sama. Apa nak gaduh? Ya? Tak punya tak cerdik. Itu kacau. Ya? Jadi itu yang kita ambil faham lah. Ya, makanya itu di antara sedikit kita ambil lanjutan. Dan pada ayat yang ke-27 kata Nafasi, Allah juga memberikan kepada yang gaib, ya. Abu Su'ud menjelaskan dalam tafsir, maka tidaklah Allah membuka rahsia yang gaib itu sempurna kepada Rasul yang redha sampai mencapai ainul yakin. Tuhan menganugerah kepadanya sebahagian daripada gaib yang ada sangkut paut dengan risalahnya saja, ya. Itu dia kata tadi, ini kita ringkaskanlah, ya. Misalnya kematian Najasyi, ya, meluk agama Islam, bahawa dia telah meninggal tadi malam, lalu sembahyang di ghaib di Madinah oleh Nabi dan sembahyang pada pagi hari, ya. Jadi tak ada siapa bagi tahu kan Nabi kata Najasyi meninggal, melainkan Allah. Jibril datang kepada Rasulullah, hendaklah Allah perintahkan supaya kamu bersembahyang kepada Najasyi di Habasyah. Dia telah Islam dan dia telah mangkat sekarang. Nabi pun sembahyanglah, sembahyang ghaib. Itu ada sembahyang ghaib dalam mazhab Syafi'i, ya. Tapi Imam Hanafi kata dibawa jenazah Najasyi itu buh depan Nabi. Nabi nampak, orang lain tak nampak. Nampak tak? Nabi sembahyang tu bukan sembahyang ghaib.
Sebab tu dalam mazhab Hanafi tidak ada sembahyang ghaib. Ya, dalam mazhab Hanafi tak ada sembahyang ghaib, tak ada. Dia sembahyang hadar, sembahyang hadar ya. Tu. Kita Syafi'i ada hadar, ada ghaib. Ada hadar, ada ghaib. Hanafi tidak ada. Sebab Imam Hanafi kata Allah bawa jenazah Habasyi daripada Ethiopia, dia bawa depan Nabi. Nabi seorang nampak. Kemudian malaikat bawa pergi balik. Nampak tak? Ya. Itu satu hukum special satulah kepada Rasulullah. Tak apalah tu, itu masalah ulama. Kita tinggal je apalah, ya. Dan pada pangkal ayat 27 tadi ini, Rasul-Rasul dari Tuhan, penjagaan baik bersih Allah sendiri telah dilakukan kepada mereka. Dan ayat yang akhir 28, kerana dia hendak buktikan bahawa mereka telah menyampaikan tugas-tugas amal kepada mereka. Artinya anugerah kelebihan istimewa Ustaz di kawalan yang ketat. Tuhan hendaklah buktikan dan melihat nyata bahawa Rasul redha-Nya, ya, dan dia pun meliputi apa yang ada pada mereka sehingga lengkap langsung Rasul pilihan dengan Allah, dan dia hitung segala sesuatu berapa bilangannya sehingga tidak ada sesuatu bergerak yang terlepas daripada hitungan Allah. Tiap-tiap pengawasan daripada Allah itu adalah memberikan kepada kita manfaat. Maknanya sama ada kita dalam keadaan baik ataupun keadaan buruk, sama ada kita beriman ataupun tidak, maka kita sentiasa akan dinilai dihitung.